Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Video kita pada kali ini, saya ingin memberikan respon terhadap satu status FB yang telah ditulis oleh seorang anak papa yang saya kira paling popular lah di kalangan ramai-ramai anak papa ini, iaitu saudara Iswardi Moni berkenaan dengan ubi kayu. Haha, apa dia? Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu tentang cadangan yang telah dikeluarkan oleh Tan Sri Johari Abdul, Speaker Dewan Rakyat ketika hujung-hujung Ramadan inilah, yang menyatakan rakyat Malaysia ini bolehlah berkira-kira untuk menggantikan kebergantungan terhadap beras sebagai makanan ruji, sebagai karbohidrat utama kepada ubi kayu demi untuk mengatasi masalah bekalan beras tempatan yang berkurangan pada ketika ini. Kiranya Johari Abdul kata, okey sekarang beras tengah tak ada, tukarkan dengan ubi kayu. Settle cerita. Dan of course lah cadangan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mendapat hentaman serta kritikan dan juga diperlekikan oleh ramai pihak. Seluruh rakyat Malaysia mengatakan bahawa adakah Tan Sri Johari Abdul ini hendak menjadikan Malaysia ini terkebelakang, hendak menjadikan Malaysia ini seolah macam zaman Jepun dan sebagainya. Yelah, sebab sekarang ini tuan-tuan sekalian, kita dapat lihat, kita bukannya tengah ada masalah darurat. Kita bukan ada masalah kemarau yang teruk. Bahkan kita bukan berada keadaan perang. Jadi tidak ada isu pun sebenarnya untuk menjadikan ubi kayu ini sebagai makanan ruji kerana makanan-makanan lain tengah tidak ada stok dan sebagainya. Bahkan kalau kita ikutkan pun kan, penghasilan beras dan padi tempatan pada ketika ini pun bukannya berkurangan, bahkan meningkat pun. Tetapi for some reason, bekalan beras tempatan tak ada dekat pasaran. Mana perginya? Kerana itulah ada yang mendakwa bekalan beras tempatan itu sebenarnya ada, bukan tak ada. Cumanya dibungkuskan sebagai beras import untuk dijual dengan harga yang lebih mahal. Jadi itu sekadar satu dakwaan sajalah. Benar atau tidak, wallahu a'lam bisawab. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Benda ini sangat-sangat pelik tau. Banyak kali saya sebut benda ini. Masa saya Mohtar Abu Khari memonopoli beras satu ketika dahulu, kita tak pernah ada masalah bekalan beras tempatan. Sentiasa ada, sentiasa cukup dan terkawal. Tengok-tengok datang kerajaan Perpaduan Madani, pecahkan monopoli beras, berikan kepada beberapa syarikat lain, tengok-tengok bekalan beras tempatan sampai ke sekarang tak ada. Kalau ada pun cuma dekat jualan-jualan Madani. Itu pun jumlah yang sangat-sangat terhad. Mana pergi beras tempatan? Tapi tak apalah, itu belakang cerita. So konyong-konyong timbullah status FB oleh Iswardi Moni yang ini, yang menyatakan konon-kononnya dia baru tahu negara kita merupakan antara pengimport ubi kayu yang terbesar dekat dunia juga dengan nilai import sebanyak 8.91 juta Amerika Syarikat ataupun lebih kurang dalam 43 juta ringgit. Di mana Iswardi kata, rupa-rupanya Malaysia ini banyak pakai ubi kayu. Cuma itulah, mereka ini terkebelakang. Fikiran macam penjajah, fikiran zaman penjajah dahulu. Mereka ini wallahualam lah Iswardi nak tunjukkan pada siapa? Pada Walaon ke? Pada orang Melayu ke? Tak tahulah apa cerita. Tetapi kalau ikutkan bahasa dia seolah-olah hendak menyalahkan orang Melayu. Sebab dia kata, kalau tak cukup nanti, kalau tak berjaya nanti, salahkan bangsa lain. Jadi, basically-nya, of course dia tujukan kepada orang Melayu, betul tak? Kan? Tapi tak apalah, itu belakang cerita. Sekarang ini, Iswardi seolah nak mengatakan bahawa sebenarnya negara kita ini mengimport ubi kayu dengan banyak. Dan sebenarnya potensial untuk ubi kayu itu menjadi industri yang begitu berkembang pesat memang ada. Cuma kita saja tak nampak potensial tersebut. Tak apalah, kita akan jawab perkara itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebenarnya, kita tak ada isu pun dan kita faham serta kita tahu betapa ubi kayu ini merupakan satu komoditi yang memang boleh mendatangkan pendapatan yang lumayan sekiranya kalau diusahakan secara komersial dengan betul-betul. Sebab memang kepenggunaan ubi kayu dekat negara kita ini sangat-sangat luas. Kita nak buat keripik, kita buat keropok, kita buat tepung, kita buat kuih dan macam-macam lagi. Bahkan pembuatan MSG, monosodium glutamat juga menggunakan tepung ubi kayu sebenarnya. Jadi kita memang tahu akan potensial ubi kayu ini untuk pendapatan yang lumayan bagi negara, terutamanya untuk industri IKS. Tetapi isu sekarang ini Iswardi bukan berkenaan dengan ubi kayu ini dijadikan sebagai tanaman untuk mendatangkan keuntungan. Itu bukan isunya. Isunya ialah rakyat marah tentang kenyataan Johari Abdul minta rakyat tukarkan daripada makan beras, makan nasi kepada makan ubi kayu semata-mata nak cover masalah beras tempatan tengah tak cukup dekat pasaran pada ketika ini. Rakyat marah. Ini seolah-olah macam satu cara lepas tangan oleh kerajaan. Okeylah, kita tak dapat nak kontrol masalah bekalan beras tempatan, tak apa, kau makan ubi kayu. Sampailah kita dapat settlekan masalah beras tempatan ini. Itu yang rakyat marah sebenarnya. Rakyat tak marah berkenaan dengan adakah ubi kayu ini jadikan sebagai satu tanaman komersial ke, datangkan keuntungan ke tidak. Tetapi rakyat marah bila seorang speaker Dewan Rakyat mengeluarkan cadangan yang boleh katakan sangat-sangat lepas tangan. Seolah macam melepaskan batuk di tangga sahaja. Bekalan beras tak ada,
oh, makanlah ubi kayu, tak ada masalah, settle hal. Itu yang menyebabkan rakyat mengamuk. Saya tak tahulah sama ada anda ini faham isu ataupun tak faham isu, ataupun sebenarnya anda faham tapi buat-buat tak faham. Antara tiga tu je lah masalahnya kan. Sebab anda kata kalau anda faham isu ini betul-betul, anda akan tahu apa yang anda tulis itu tak ada kena-mengena dengan apa yang disuarakan oleh rakyat pada ketika ini. Satu lagi saya sentuh. Sekarang ini pun anda sendiri mengakui negara kita mengimport sebanyak 8 juta lebih dolar Amerika Syarikat ataupun 43 juta lebih ringgit Malaysia ubi kayu dari dunia. Dan ini dalam keadaan kita masih lagi tidak menjadikan ubi kayu sebagai makanan ruji tau. Permintaan terhadap ubi kayu ini tidak melambung naik. Cuba bayangkan, kalaulah cadangan Johari Abdul itu diterima pakai. Rakyat Malaysia menjadikan ubi kayu ini sebagai makanan ruji. Bayangkan permintaan terhadap ubi kayu ini akan meningkat macam mana. Dan kita semua tahu, keluaran tempatan tidak akan mampu untuk menampung permintaan ubi kayu yang sangat banyak itu. Jadi kita terpaksa mengimport dengan lebih banyak. Berapa banyak pula duit kita nak dibelanjakan untuk import barangan? Dan sekarang ini kita tengah mengalami masalah defisit fiskal di mana kita punya import ataupun kita punya belanja lagi banyak berbanding kita punya ekspor dan sebagainya. Jadi benda-benda inilah tuan-tuan sekalian yang akan menyebabkan harga ubi kayu itu yang sekarang ini pun dah cecah RM4, RM5 itu 1 kilogram akan meningkat naik lebih banyak lagi. Sudahnya akan datang, ubi kayu ini akan menjadi makanan kayangan sahaja masalahnya kan. Dan bukan lagi makanan-makanan marhain. Beras tempatan pun baru RM2.60 sekilo masalahnya tahu tak? Jadi secara asasnya, ringkas sajalah saya sebut kat sini. Iswadi Murni, tolong faham isu sebelum anda mengeluarkan apa-apa kenyataan, sebelum anda nak ulas itu, ini dan sebagainya. Isunya lain. Isunya ialah rakyat marah bila ada cadangan kata tukarkan beras kepada ubi kayu. Bukannya kita kata, oh nak jadikan ubi kayu sebagai industri yang boleh berkembang pesat, boleh mendatangkan keuntungan dan sebagainya. Boleh faham ya? Beza jauh tau. A dengan B, langit dan bumi. Sangat-sangat berbeza sebenarnya. Jadi saya harap sangat sekali lagi, sebelum anda mengeluarkan apa-apa kenyataan, tolong faham isu terlebih dahulu. Kalau tidak, nanti anda keluarkan benda ini dan anak-anak papa yang rata-ratanya tidaklah begitu berakal, pergi kongsi benda itu, sudahnya mereka akan buat satu naratif yang pelik-pelik, yang kelang kabut, sudahnya kita tidak dapat untuk mencapai maksud masalah yang sebenar. Dan bila kita tak dapat tackle isu yang sebenar, sampai kesudah, masalah itu tidak akan dapat diselesaikan. Tetapi kita faham, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka nak, termasuklah untuk berpusing-pusing isu sampai isu yang sebenar tidak disentuh sama sekali. Biasalah tu. Dasani Hamzah pun kata macam ni kan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.